Dalam video kali ni, kita nak tengok 7 pemain yang kemungkinan besar akan habis kontrak pada hujung musim ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak tengok 7 pemain yang berkemungkinan besar akan habis kontrak pada hujung musim ni. Sebab setakat lah, mereka ni masih lagi tak diberikan kontrak baru. Ataupun mereka ni diberikan kontrak baru tapi mereka ni tak mau sambung kontrak. Dan berkemungkinan besar, mereka ni akan berpindah secara percuma dekat kelab lain. Tetapi memandangkan mereka ni adalah pemain world class, so kita sembang sikit lah pasal mereka. Tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 7 dulu. Nombor 7 kita ada Youri Tielemans daripada pasukan Leicester City. Youri Tielemans adalah pemain berkebangsaan Belgium yang berposisi dekat midfield. Dan nilai pasaran dia adalah 40 juta euro. Boleh kata tinggi juga tu. Dan umur dia ni masih lagi sangat muda, iaitu 25 nak masuk 26. Boleh kata kalau masuk satu-satu tim tu, boleh jadi long term punya projek lah untuk pasukan tu. Sebab baru 25. Dan gaji yang diterima oleh Tielemans dekat pasukan Leicester City adalah 120,000 seminggu. Dan kita tengok statistik dia pada musim ni dalam Liga Perdana Inggeris, dia telah main 20 kali setakat lah dan telah berjaya menjadikan 3 gol dan juga 1 assist. Walaupun contribution dia tak banyak, tapi dia still antara key player juga untuk pasukan Leicester City. Tapi bagi aku, Tielemans ni adalah player yang too good for Leicester City. Walaupun prestasi musim ni dia kurang sikit lah berbanding dengan musim-musim lepas. Dan kita tahu kelebihan Youri Tielemans ni apa dia. Kelebihan dia adalah daripada segi long shot, passing dan juga creating chance. Tapi kelemahan dia ni selalu ralik dekat atas padang. Concentration lah maksudnya. So boleh kata bahaya jugalah. Kalau main MU mungkin akan jadi level-level McTominay. So tak tahulah kan. Dan kita tengok kemungkinan kelab-kelab yang dah ini akan berpindah. Dan kemungkinan besar, dia ni dah lama dah dirumorkan untuk berpindah ke pasukan Arsenal. Tapi, kalau lah Arsenal berjaya dapatkan Moises Caicedo daripada pasukan Brighton, so kuasa Arsenal takkan go for Tielemans lah. Dan kemungkinan Tielemans akan berpindah ke kelab besar lain, contoh seperti pasukan Newcastle. Sebab bagi aku, projek jangka masa panjang untuk pasukan Newcastle United sangat-sangat interesting untuk player-player lagi-lagi yang macam Tielemans. Dan ada juga rumor mengatakan Spurs pun nak cuba dapatkan dia. Tapi boleh jadi juga Tielemans ni akan sambung kontrak bersama pasukan Leicester City. Nombor 6 pula kita ada Lingard daripada pasukan Nottingham Forest. Lingard adalah bekas pemain Manchester United yang sertai pasukan Nottingham Forest dengan kontrak hanya 1 tahun saja. Dan dia ni berposisi dekat attacking midfielder dan memegang nilai pasaran sehingga 14 juta euro. Dan gaji yang Lingard dapat dekat Nottingham Forest ni aku tak pasti lah, sebab banyak aku baca info. Ada juga yang mengatakan dia ni dapat 80,000 seminggu. Ada juga yang mengatakan dia dapat 120,000 seminggu. Tapi yang paling kuat mengatakan dia ni dapat 200,000 seminggu. Dan kita tengok statistik musim ni, Lingard telah main 14 kali tapi tak ada kontribusi langsung. Maksudnya tak ada gol, tak ada assist. Dan kelebihan Lingard ni adalah daripada segi dribbling dan juga attacking threat. Dan kekurangan Lingard ni selalunya adalah defensive contribution ataupun aerial duel. Dan kita tahu kemungkinan kelab yang dia akan berpindah daripada pasukan Nottingham Forest lah. Kemungkinan besar kalau Nottingham Forest masih lagi stay dalam EPL musim ni, aku rasa dia akan stay kat situ lah. Tapi kalaulah tiba-tiba Nottingham Forest relegate daripada EPL, kemungkinan besar ni akan berpindah ke kelab lain dan aku rasa West Ham adalah tujuan dia. Sebab anda dapat nampak dekat Nottingham Forest, Lingard ni tak dapat perform disebabkan tak ada player-player yang bagus untuk support dia. Dekat West Ham dulu, walaupun pasukan West Ham ni adalah pasukan mid-table, tapi mereka ni memiliki pemain-pemain yang berkualiti untuk support bakat Lingard ni. So itulah sebabnya Lingard boleh perform dekat West Ham. Dekat Nottingham Forest dalam La Liga tak dapat tengok dia joget lagi. So cepatlah skor Lingard, nak tengok ham menari. Peringatan sekali lagi, statistik ni hanya dalam EPL saja. Nombor 5, kita ada Di Maria daripada pasukan Juventus. Di Maria, pemenang World Cup baru-baru ni, akan habis kontrak bersama pasukan Juventus. Dan pemain ni berposisi dekat right wing. Dan nilai pasaran dia masih lagi tinggi, iaitu 10 juta euro. Dan gaji yang diterima dia dekat Juventus adalah 73,000 seminggu. Dan statistik dalam musim ni untuk Di Maria dalam Serie A, Di Maria telah berjaya main 10 kali dalam Serie A dan telah buat 5 gol contribution, skor 3 gol dan juga buat 2 assist. Dan kita tengok kemungkinan besar dia ni akan berpindah ke mana. Dan aku rasa memang dia ni akan berpindah lah. Sebab lah ni Juventus tengah krisis. Mereka ni dah lah kena tolak point, lepas tu kalah pula. Dan aku rasa Juventus akan kehilangan banyak player depa waktu sama nanti. Tak tahulah ni kejatuhan Juventus ke apa. Tapi Juventus pernah jatuh lagi teruk daripada sebelum ni. Mereka pernah sampai kena relegate dekat Division 2 tau. Sebab skandal Calciopoli ni. So skandal kali ni tak adalah teruk sangat, tolak 15 mata je. Tapi kesukaran mereka untuk ke UCL tu mungkin akan mempengaruhi keputusan pemain-pemain untuk stay dekat situ. Dan Di Maria pun boleh dikatakan dah tua lah juga kan. Tapi aku rasa masih lagi berkualiti untuk main kat Juventus. Dan aku rasa kalau Di Maria berpindah daripada pasukan Juventus, kemungkinan besar dia ni akan ke pasukan dekat Liga Perancis ataupun Liga Amerika Syarikat ataupun kemungkinan ke Liga Portugal. Ataupun satu lagi kemungkinan yang paling besar, dia balik ke Argentina. Senang. Kelebihan Di Maria macam kita semua tahu, daripada segi umpanan, daripada segi dribbling, daripada segi passing memang cukup-cukup baik. Dan kekurangan Di Maria lah ni adalah usia sudah lanjut lah. Dan satu lagi adalah faktor injury.
sebab dia ni dah makin kerak injured lah ni. Okey, tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 4 pula. Nombor 4 kita ada Marco Reus daripada Borussia Dortmund. Posisi Marco Reus adalah attacking midfielder dan memegang nilai pasaran sehingga 9 juta euro, dan gaji yang diterima Marco Reus dekat Borussia Dortmund adalah 165,000 seminggu. Aku bagi tahu gaji disebabkan kalau depa nak pindah ke kelab satu lagi nanti, faktor gaji depa ni juga akan mempengaruhi keputusan depa. Dan statistik musim ni dalam Bundesliga, Marco Reus telah berjaya bermain 9 kali dan buat 4 gol contribution, iaitu 2 gol dan juga 2 assist. Kelebihan Marco Reus untuk pasukan Dortmund adalah key passes, dia ni baik juga daripada segi passing dan juga defensive contribution. Walaupun main dekat attacking midfielder, dia ni memang rajin gila turun tolong defensif. Dan kekurangan dia semestinya lah injury prone dan juga error 2. Error 2 ni kira senang kata nak tanduk lah senang, tak boleh. Bukan tak boleh, dia kurang. Dan kemungkinan besar, aku baca banyak sumber, Dortmund tak mau sambung kontrak dia tau. Dan salah satu kelab yang berminat untuk dapatkan dia adalah Manchester United. Mungkinlah MU nak dapatkan dia sebagai backup, ataupun Marco Reus ni aku rasa masih lagi berkualiti. Tapi aku rasa kemungkinan besar dia ni akan stay kat Dortmund lah. Aku rasa kalau Dortmund bagi kontrak baru je, dia akan stay kat situ. Sebab kita tahu dah Reus ni memang setia gila dengan Dortmund. Dah banyak dah kelab cuba dapatkan dia dulu, tapi dia tetap tak mau pindah. Okey, dah masuk top 3. Top 3 kita ada N'Golo Kante daripada pasukan Chelsea. N'Golo Kante adalah pemain berkebangsaan Perancis yang berposisi dekat defensive midfielder. Dan musim lalu ni dia agak struggle sikit lah bersama pasukan Chelsea disebabkan kecederaan. Tapi walaupun cedera, dia ni masih lagi memegang nilai yang cukup tinggi, iaitu 30 juta euro. Dan gaji yang dia terima dekat pasukan Chelsea pun agak tinggi juga, iaitu 290,000 seminggu. Tapi memang berbalik lah dengan apa yang dia bagi dekat Chelsea sebelum ni. Statistik untuk musim ni dekat EPL agak menjadikan juga, baru je main 2 kali disebabkan kecederaan yang teruk. Kelebihan dia tak ternafikan lagi lah. N'Golo Kante adalah seorang defensive midfielder yang sangat agresif, yang sangat bagus daripada segi bertahan dan juga menyerang. Boleh dribble daripada bawah ke atas, boleh turun, tak ada jantung. Tapi kekurangan dia buat masalah ni adalah injury pro lah. Sebab tengok kecederaan dia lah ni makin menjadi-jadi. Balik training, lepas tu injured balik. Balik training, lepas tu injured balik. Dan kemungkinan besar Chelsea tak mau sambung kontrak N'Golo Kante disebabkan mereka ni masih lagi tak sepakat dengan kontrak baru. Sebab aku faham lah keadaan Chelsea. Chelsea lah ni dalam fasa rebuild. So bila mereka dalam fasa pembinaan, takkanlah mereka nak staykan player injury prone. Walaupun N'Golo Kante ni banyak jasa dekat Chelsea. Dan ada rumor mengatakan yang Barcelona cuba nak dapatkan N'Golo Kante. Aku tak tahulah, mereka ni dah banyak dah defensive midfielder. Ada Frank Kessie, Sergio Busquets, Frankie de Jong pun boleh main kat situ. Still nak dapatkan N'Golo Kante. Tapi bagi aku, kalau mana-mana kelab cuba dapatkan N'Golo Kante, dan kalau N'Golo Kante fit, memang worth it lah duit tu. Nak bayar gaji 400,000 seminggu pun berbaloi untuk performance dia. Nombor 2 pula. Nombor 2 adalah Roberto Firmino daripada pasukan Liverpool. Sebenarnya Liverpool banyak tau player akan kehabisan kontrak, tapi kita ambil player yang paling bagus daripada Liverpool lah, iaitu Roberto Firmino. Nak abang kan Liverpool semalam kalah dengan Brighton kan. Aku tengok kan, bila tengok balik kan, aku rasa Liverpool ni merendui kelebat Firmino tau. Sebab selalunya Firmino lah yang akan sacrifice diri dia untuk bagi space yang besar kepada Salah ataupun attacking belah kiri. Bila tengok Firmino tak ada, nampak attacking Liverpool semua nak score. Tak ada siapa pun nak assist, tak ada siapa nak tarik defense, semua just nak score dalam kotak penalti. Sampai Salah tu terpaksa sacrifice tau, dia selalu banyak kena cross dalam kotak penalti. Bukan cross lah, dia ni tak boleh buat kerja selalu macam dia buat. Kita dah tersasut dah masuk dalam match review pula kan. Kita tengok balik Firmino. Firmino adalah pemain berkebangsaan Brazil dengan posisi dekat center forward. Dan memegang nilai pasaran lah ni masih lagi tinggi, 28 juta euro. Dan menerima gaji 180,000 pound seminggu. Statistik musim ni sangat baik sebelum dia mengalami kecederaan. Main 13 kali dalam APL, telah skor 7 gol dan juga telah buat 3 assist. Dia ni memang main baik gila musim ni sebelum menghadapi kecederaan. Dan aku baca banyak berita mengatakan yang Klopp memang nak Firmino stay, tapi pihak pengurusan masih lagi tangguh untuk sambung kontrak dia. Mungkinlah nak tengok tahap kecederaan dia macam mana. Sebab kemungkinan lah Liverpool ni dah penat dah dengan player-player rajin injured. Tapi Firmino tak ada lah selalu, cuma baru musim ni je injured. Pengurusan masih belum ambil tindakan lagi untuk renew kontrak Firmino. Dan kelebihan Firmino macam kita tahu adalah daripada segi passing, daripada segi finishing dan juga individual ability. Kalau tengok game Liverpool, individual ability Firmino memang cukup-cukup baik. Dan kekurangan Firmino bagi aku satu je lah ni, dia ni bukan pure number 9. Tak banyak kelab yang gunakan role macam dia ni. Tapi kalau ada kelab gunakan role macam dia ni, cuba dapatkan dia, aku rasa memang berbaloi gila. Sebab Firmino adalah player sangat-sangat world class dekat pasukan Liverpool. Lagipun Liverpool tak payahlah stay Firmino, ada Nunes dah, Gakpo pun dah. Dah lawak lah. Kalau nak stay pun bagus juga tu. Dan kemungkinan besar kalau Firmino tak stay dekat Liverpool, ada 2 kelab kemungkinan akan dah cuba dapatkan dia. Satu adalah macam biasalah Barcelona. Tapi aku rasa kalau Barcelona cuba dapatkan dia pun, mereka ni tak akan letakkan dia sebagai first choice. Sebab mereka dah ada Lewandowski dah lah ni. Dan yang kedua adalah pasukan West Ham. Tapi aku rasa kemungkinan besar Firmino ni akan stay juga dekat pasukan Liverpool. Nombor 1 kita ada Toni Kroos daripada pasukan Real Madrid.
Toni Kroos adalah pemain antarabangsa Jerman yang sudah pun bersara daripada peringkat antarabangsa dan berumur lah ni 33 tahun. Dan posisi dia adalah center midfielder dan juga memegang nilai 20 juta euro. Gaji yang diterima Toni Kroos dekat Real Madrid ni tinggi sikit tapi sesuailah dengan kualiti dia, iaitu 310,000 seminggu. Statistik musim ni dia baru main 14 kali dan juga telah buat 2 gol dan juga 2 assist. Sebab musim ni anda dapat nampak lah Real Madrid sekali lagi dalam musim transition. Sebab sebelum ni waktu CR keluar daripada Real Madrid, pasukan Real Madrid dalam transition daripada segi attacking. Dan ni Real Madrid sedang mengalami transisi daripada segi midfielder pula. Sebab anda dapat nampak lah player macam Luka Modric dan juga Toni Kroos dah jarang dimainkan dah lah ni. Tapi walaupun depa ni dah berusaha, depa ni still masih lagi berbaloi, masih lagi penambahan yang sangat-sangat baik dekat pasukan dan depa akan pindah. Dan kelebihan Toni Kroos semestinya adalah passing, long passing dan juga key passes. Tapi Toni Kroos ni juga ada kekurangan seperti aerial duel dan juga tackling. Kalau hang letak dia dekat posisi untuk menyerang, memang cukup baik lah. Tapi kalau hang bagi defensive contribution dekat dia ni akan kurang sikit lah, akan struggle sikit lah. Dia lebih kurang macam Eriksen dekat MU lah. Tengok tu macam mana pun nak selit MU juga tu. Dan kemungkinan besar dia ni akan berpindah ke mana? Ada rumor mengatakan Manchester United dan juga pasukan Manchester City akan cuba mendapatkan dia. MC nak dapatkan dia disebabkan mereka ni akan kehilangan Gundogan yang juga akan habis kontrak pada hujung musim ni. MU macam biasalah kan, dah berjaya dah dengan 2 pemain Real Madrid. Dapat Varane perform, dapat Casemiro perform. So why not mereka ni nak try Toni Kroos pula. Mana kita tahu kan, kok-koklah mereka beat Toni Kroos ni sebelum winter transfer ni tamat. Sebab aku rasa daripada nak hilang Toni Kroos secara percuma, baiklah mereka jual. Tapi still aku merasakan yang Real Madrid takkan jual lah Toni Kroos. Walaupun lah ni Real Madrid dalam fasa transisi, aku still merasakan ni bukan waktu yang sesuai untuk jual play star mereka. Lagi-lagi dekat pertengahan musim. Sebab mereka masih lagi banyak game untuk berjalan. Lepas tu nanti UCL nak lawan dengan King yang sudah pun fokus dekat UCL betul-betul. Dekat Liga mereka dah nombor 9 dah. Macam payah nak ligan tapi boleh ligan lagi. FA Cup dengan Carabao mereka dah terlepas dah. So memang Liverpool akan all out lah. Sebab lepas ni Real Madrid akan berhadapan dengan pasukan Liverpool. Liverpool ni bukan calang-calang mat. Mereka ni dah fokus UCL betul-betul ni. Sebab mereka kata mereka tak pandai FA Cup dengan Carabao Cup ni. Liga pun mereka macam dah kata macam kami dah bisa menang dah Liga, tak mau. Kami nak menang UCL lagi. Sebab mereka ni kan King UCL. Tapi Real Madrid pun King UCL juga. Kita tengoklah nanti King macam mana kan. King lawan King. Takut jadi Kong je. So itulah video kali ni. 7 player kemungkinan akan habis kontrak pada hujung musim nanti. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Dan kalau hampa nak betulkan fakta ataupun hampa nak tambah lagi fakta-fakta player akan habis kontrak hujung musim ni, hampa boleh tulis kat komen, ok? Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.